الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم زرنا علما وارزقنا فهما. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا وحسن به أخلاقنا ونور به قلوبنا وقبورنا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد. InsyaAllah kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dihormati ahli jawatan kuasa masjid Lundang, Mukim Lundang, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita rafak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas keizinan Allah Subhanahu Wa Taala memberi segala nikmat kepada kita. Alhamdulillah. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan mempelajari surah yang ke-80 daripada 114 surah. 114 surah. Maka surah ini yang kita akan belajar ni surah Abas. Surah Abas ni surah Abas juga dikenali sebagai surah As-Safarah dan surah Al-A'ma. Surah As-Safarah pun dia, surah Al-A'ma pun dia. Dan masyhurnya adalah surah Abas, surah Abasa. Surah ini mengandungi 42 ayat dan diturunkan di Makkah. InsyaAllah kita akan baca dulu, barulah kita akan tadabbur makna insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة
مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة
Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, bacaan amat baik. Nampak gayanya pada pendengaran hambanya tak ada salah lah saat ni. Dengan ramai-ramai baca tu alhamdulillah. Hamba duk nanti tengok tadi wa inaban wa qadba, nak nanti dengan qadha. Tak ada bunyi qadha. Makna dot tu tidak boleh mendetak. Makna baca betul lah tu. Wa inaban wa qadba. Ayat ke berapa tu? Ayat ke 28. Wa inaban wa qadba. Kalau tak beringat wa inaban wa qadba, tu salah. Yang betul dot tu jangan mendetak. Jadi baca tadi nanti dengan tak ada bunyi dot. Alhamdulillah. Makna kita berhati-hati. Dan tuan-tuan semua pada ayat yang ke-33, fa idza jaa, itu boleh baca 4. Jaa ataupun 5. Ada pendapat kata 4, ada pendapat kata 5. Mesti 4 ataupun mesti 5. Tak boleh 6 lah. As-saq mak lazim kalimi muthaqqal 6 harakat. 6 harakat tu mesti sa sama dengan dhalin, mesti 6 harakat. Jadi alhamdulillah kita tadi cukup 6. Baik, alhamdulillah. Hamba rasa dari sudut fasahah tajwid ni hamba rasa tidak perlu sangatlah hamba nak bagi penekanan, sebab di awal dulu kita sudah bagi penekanan dari segi hukum tajwid. Cumanya peringatan lagi, iaitu pada ayat-ayat yang dalam setiap ayat ni banyaknya tabi'i. Contohnya abasa wa tawalla. Di situ nak kena ingat ujung tu. Jangan baca abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Lebih tu nak 2 harakat je, ujung tu 2 harakat je. Jadi tadi alhamdulillah kita baca maintain 2 harakat. Alhamdulillah. Baik, sekarang ni kita nak lihat, alhamdulillah, kita nak lihat dulu di antara asbabun nuzul, sebab turun surah ini. Sebab turun surah ini dinamakan surah Abas. Surah Abas ni maksudnya bermasa muka ataupun abasa. Nabi tidak menyambut dengan senyuman. Nabi tak sambut dengan senyuman. Sebab apa? Bukan kata sengaja Nabi nak buat begitu, tidak. Sebabnya Nabi memandang serius. Bila mana Nabi ni berdakwah, Nabi bagi tazkirah, Nabi berdakwah, harapan Nabi masyarakat Arab ni dia boleh terima. Dia boleh terima. Tetapi Nabi tidak menyangka bahawasanya ada nabi tersalah dalam layannya. Kita baca sikit. Surah ini diturunkan berkenaan dengan peristiwa Abdullah bin Ummi Maktum yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah anak saudara kepada Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, anak saudara Khadijah radhiyallahu anha, yang juga dikenali dengan nama Amr bin Qais bin Zaidah. Jadi sahur nama dia ni Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum ataupun Ibnu Ummi Maktum, tu gelaran dia lah. Ibu Ummi Maktum datang menemui Nabi, di mana pada ketika itu baginda sedang berbicara dengan pembesar-pembesar kafir Quraisy seperti Utbah bin Syaibah,
kedua-duanya anak Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisham, Abbas bin Abdul Muttalib, Umayyah bin Khalaf, Al-Walid bin Al-Mughirah. Tengah-tengah Nabi duduk tengah nyapa penjelasan berkaitan dengan Islam ni, dengan harapannya mereka ni boleh menerima Islam lah, supaya Islam ni boleh dia panggil ada kekuatan, ada jemaah. Dan pada masa itu Ibnu Ummi Maktum ni dia mari minta dengan Nabi supaya ajar kepada dia Islam juga. Jadi dia ni duduk ulai mari royak kepada Nabi. Nabi pada masa tu duduk kalut ribut, duduk cara ke pembesar Quraisy ni. Kalau kita kalau kita nak pergi jumpa orang duduk tengah buat urusan dengan menteri-menteri. Kita nak pergi jumpa. Lagu mana agak-agak, mana tidak sesuai lah pada masa tu. Bagi Nabi, mana Nabi duduk fokus kepada mereka ni, sebab mereka ni orang panggil pembesar-pembesar. Lepas tu jumlahnya ramah, Nabi bagi tumpuan kepada mereka ni. Jadi Nabi tak ada nak paling kepada Ibnu Ummi Maktum ni. Maka pada masa itu Ibnu Ummi Maktum ni minta Nabi supaya menyampaikan ajaran Islam kepada dia. Dia mengulangi permintaannya beberapa kali kepada Nabi, sedangkan dia tidak tahu keadaan Nabi yang sibuk melayani kalangan pembesar Quraisy. Maka turunlah ayat ini. Selepas peristiwa ini Nabi memberi layanan baik kepada Ummi Maktum. Jadi lepas pada ayat ni turun, surah ni Abbas ni turun, maka Nabi bagi layanan yang baik. Setiap kali jumpa dengan Ibnu Ummi Maktum ni, dia panggil Ibnu Maktum, gelar pendek dia Ibnu Maktum, Ibnu Ummi Maktum, di mana jika baginda melihat Ibnu Ummi Maktum, baginda berkata marhaban bika, marhaban bika, marhaban, selamat datang kepada kamu wahai saudara yang telah menyebabkan aku ditegur oleh Allah SWT. Jadi Nabi selepas pada peristiwa ni, lepas Allah Ta'ala tegur Nabi ni, maka Nabi memberi layanan yang terbaik, sehingga Nabi kata marhaban, selamat datang wahai sahabat yang mana kamu ni menjadi sebab kepada aku ni ditegur oleh Allah SWT. Jadi Nabi duk ulih ni lah bila jumpa, setiap kali jumpa dengan Ibnu Ummi Maktum. Jadi itulah dia panggil asbabun nuzul. Jadi kita lihat daripada satu ayat kepada satu ayat, kita tadabbur makna insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung daripada syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Abasa wa tawalla. Abasa, ia memasamkan muka. Mana Nabi tak senyum lah, Nabi tak ada nak senyum. Wa tawalla, dan Nabi berpaling ke arah lain. Ni abasa ni abasan Nabi. Nabi ni cerita Nabi ni. Kalau kita mengaji bahasa Arab, hok je buat abasa, hok je buat tawalla ni siapa? Nabi. Nabi abasa, Nabi tawalla. Nabi sendiri tu abasa, dan Nabi sendiri tawalla. Nabi bermasam muka, dan Nabi berpaling daripada Ibnu Ummi Maktum tadi. Ja'ahul a'ma, kerana ia didatangi oleh orang yang buta. A'ma ni lah hok mari jumpa Nabi ni, hok mari jumpa Nabi ni Abdullah bin Ummi Maktum ni, Abdullah bin Ummi Maktum ni, dia ni buta. Jadi Nabi ni fokus kepada hok celak-celak dulu, dan Nabi tak mungkin tak perasan, mungkin sibuk doa ni. Wa ma yudrika la'allahu yazakka, wa ma yudrika la'allahu yazakka, dan apa jalannya engkau dapat mengetahui, yakni tujuannya wahai Muhammad.
Barangkali ia mahu membersihkan hatinya dengan pelajaran agama yang didapatinya daripadamu. Jadi mu ni, mu tak tahu Muhammad. Mungkin boleh jadi dia mari nak bersih hati dia. Bila mu jawab soalan yang dia nak tahu ni, mu cerita kepada dia, hati dia jadi bersih. Mu tak tahu cerita ni. La'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra, ataupun ia mahu mendapat peringatan supaya peringatan itu memberi manfaat kepada dia, ataupun dia mari itu tujuan nak dengar tazkirah daripada kamu Muhammad. Dengan dia boleh tazkirah peringatan tadi ada manfaat untuk dia. Bukan dia mari itu saja-saja mari kacau, mari ganggu situasi keadaan, duk ribut kamu, duk layan pembesar-pembesar ni. Amma man istaghna, ayat ke-5. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka. Adapun orang yang telah merasa keadaannya telah cukup, tidak berhajat lagi kepada ajaran Al-Quran, maka engkau bersungguh-sungguh melayaninya. Padahal engkau tidak bersalah kalau ia tidak mahu membersihkan dirinya daripada keingkarannya. Masalah sekarang ni Nabi bagi tumpuan kepada pembesar-pembesar Quraisy, yang mana Allah SWT dedahkan mereka ni bukan pun sungguh pun nak dengar. Jadi Nabi ni duduk bagi fokus hak tak sungguh. Ni hak sungguh ni mari ni. Walaupun dia seorang yang buta, tapi dia sungguh nak mengaji. Itu dia jadi menjadi kesalahan lah bagi yang ada ilmu. Bila orang nak mengaji tu, menjadi kesalahan untuk dia. Bila dia menolak, bila orang minta tolong, hamba ni nak mengaji, ada masa tak, kena ruaikan masa. Sibuk-sibuk pun ruaikan masa. Tak ada juga, bagi jalan supaya dia ni boleh juga ilmu-ilmu kita bagi. Ni ada sahabat, ada tempat ni, ada orang ni boleh mengajar, hamba tak ada, boleh. Jadi ni dia panggil tanggungjawab ni. Allah bagi teguran kepada Nabi. Walaupun seorang ni Abdullah Ummi Maktum ni, dia ni walaupun dia tu seorang, hak tu ramai, hak tu tak sungguh mana. Tak sudah mayangi sangat lah. Ni hak ni hak serius, hak nak sungguh ni. Hak nak sungguh ni, au yadhakkaru fatafa'ahu dzikra ni, nak kepada tazkirah, nak pada peringatan. Hak ni kena fokus ni. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talaha, ayat 8 hingga 10. Adapun orang yang segera datang kepadamu, amma man ja'aka yas'a, dia mari tu sa'i, dalam keadaan sa'yu. Dia mari tu dalam keadaan sa'i. Sa'i ni, sa'yu ni dia berjalan tu, kita tengok orang berjalan sa'i. Berjalan tu agak serius mari. Ada panggil mari sa'i. Kita bila kita buat sa'i, kita buat sa'yu, kita panggil sa'i lah bahasa Melayu, panggil sa'i. Bila siapa di bawah lampu hijau tu, kita lari-lari anak ke. Lari-lari anak tu. Maknanya situ tu dia ada sungguh-sungguh lari mari bergegas ni. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha, dengan perasaan takutnya melanggar perintah Allah SWT. Mari keadaan orang panggil nak berubah diri, takut pada Allah Ta'ala, nak kepada perubahan, nak buat perubahan dalam hidup. Dulu macam-macam buat, gapo Allah larang semua dia buat. Tapi sekarang ni dia nak taubat dah, dia nak jadi orang baik dah, nak kepada ilmu, nak ubah diri. Fa'alta anhu talaha, maka engkau berlengah-lengah melayaninya Muhammad. Jadi masalah sekarang ni, kamu ni Muhammad, berat Nabi kena tegur ni. Tapi lah ni kamu ni Muhammad, kamu ni duk buat main-main, berlengah-lengah. Sebab apa lengah-lengah? Duk layan hok ramai-ramai dah. Allahu akbar. Ni Nabi ingat sangat ni. Abdullah Ibn Maktum ni bila mari jumpa dengan Nabi akan sambut selalu. Sebab dia ni lah, dia panggil asbab musabak ni. Asbab musabaknya Nabi dapat tegur dia panjang ni.
Dah berapa ayat dah tu? 10 dah tu. Kalla innaha tadhkirah. Faman syaa'a dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Kalla, janganlah melakukan lagi yang demikian itu wahai Muhammad. Kalla, jangan boleh ada buat begitu. Innaha tadhkirah, sebenarnya ayat-ayat Quran ni adalah pengajaran dan peringatan yang mencukupi. Tazkirah, Quran ni dia panggil innaha ayat-ayat Allah Ta'ala ni tazkirah, peringatan yang cukup. Kalau orang nak, kalau orang faham, cukup. Tak ada dah kita tu atas semua. Kalau Quran pun tolak, tak ada masalah. Apa orang panggil, tak ada dah kita ni. Tak ada tepat dah di sisi Allah SWT. Maka Quran ni jelas nak cerita apa dia. Nak cerita pasal kehidupan dunia, nak baiki, nak bahagia dunia. Nak cerita apa? Akhirat. Nak cerita apa? Nak cerita neraka. Nak cerita apa? Nak cerita syurga. Semua ada dalam Quran. Nak sains ada. Nak sejarah ada. Ada. Marfu'atin mutahharah, ayat ke-14. Marfu'atin mutahharah, betul kata. Faman syaa dzakarah dah 12. Faman syaa dzakarah, maka sesiapa yang mahukan kebaikan dirinya, dapatlah ia mengambil peringatan daripadanya. Faman syaa, siapa nak, zakarahu, dia boleh jadikan Quran ni peringatan untuk diri dia. Siapa dia nak, tak sik, tak ada arah, nak selekeh. Nah, faman syaa zakara fi suhufin mukarramah, ayat-ayat suci itu tersimpan dalam naskah-naskah yang dimuliakan. Fi suhufin mukarramah, ayat-ayat Allah Ta'ala ni ada dalam helayan-helayan suhuf, helayan-helayan mukarramah yang dimuliakan. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh nak jamuh Quran ni, nak sentuh Quran kecuali orang bersih. Jadi orang bersih ni, ulama menterjemahkan mutahharun ni, orang yang bersih ni orang yang ada wudu, orang yang tidak berhadas besar. Orang yang berhadas besar tak boleh, diri dia tu kotor, tidak bersih, kena ke hadas besar, mandi wajib dulu. Sebab itu mayat bila bukan dalam keadaan syahid, kita wajib mandikan dia. Jadi kita ni wajib mandikan dia. Dia panggil fardu. Fardu tu wajib. Kifayah dimasakan kepada tidak semua, hanya untuk seorang pun tak apa dah. Dalam ramai-ramai sebuah kapal lundan ni ada orang mati. Bila ada orang mati, semua tak cara, tak ada orang pergi mandi. Orang pulau semua macam tu, tak ada orang pergi mandi. Maka semua orang kapal lundan ni dosa habis, sebab dianya fardu kifayah. Tetapi kalau ada seorang tak pergi lagi, tak bila apa mandi, selamat habis orang lain. Jadi nak ceritanya apa dia? Nak ceritanya helayan-helayan tadi. Al-Quran ini dia ada di dalam helayan-helayan fi suhufin mukarramah, dimuliakan. Sehingga kita nak sentuh Quran ni tak ada ismaya, tak ada ismaya. Kita minta maaf kan nak sebut ada orang dia pergi Quran, dia tak ada ismaya. Tak ada ismaya ni pun tidak termasuk dalam mutahharun. Dia mesti ada wudu pergi Quran. Sebab Allah Ta'ala sebut suhufin mukarramah, suhuf, helayan-helayan yang dimuliakan. Kalau kita pergi Quran tu ada tafsir, kena tengok tafsir tu. Kalau tafsir itu perkataan bahasa Melayunya, bahasa Arabnya selain daripada Quran itu lebih banyak daripada kalimah Quran, maka ia dibenarkan tanpa wuduk. Tetapi tidak boleh menyentuh tulisan Quran. Tulisan Quran itu
Ada pun orang yang berhadas besar tak mandi wajib, dia nak pergi tafsir ke Quran ke memang tak boleh. Tu dia panggil la yamassuhu illa al-mutahharun, tidak boleh menyentuh akannya kecuali orang-orang yang bersih saja. Bersih tu maksudnya ada wuduknya, tidak berhadas besarnya. Orang kafir lah ke mana? Orang kafir pun tak boleh pergi Quran kerana mereka tidak bersih. Itulah hukumnya, mereka tak boleh pergi Quran. Tapi mereka duduk pergi tu bukan setakat pergi, ada yang ambil bakar. Yang ambil bakar. Ni dia panggil menghina Quran ni. Jadi kita bila ada orang hina Quran, pejok Quran dan sebagainya, maka kita kena ada serius. Kita tengok di India dulu. Hakim menghina Quran, hina Nabi, dia hina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ni seorang ni di bawah ni dia tembok sebab hina Nabi dia, hina Nabi Muhammad. Ni dia panggil serius ni. Tu dia panggil orang saya sungguh Nabi. Kalau kepada Quran, bila Quran ni dibuat zalim kepada Quran, kita kena ambil cana. Marfu'atin mutahharah bi aidi safarah, ayat ke-14. Ayat-ayat itu disimpan dalam naskah-naskah yang dimuliakan, ayat ke-13. Fi suhufin mukarramah, Allah SWT sifat ayat Quran ini dalam naskah-naskah yang dimuliakan, yang mana marfu'ah, diangkat tinggi darjatnya, mutahharah, lagi suci dari segala gangguan, campur aduk ke, memang suci Quran ni. Diangkat tinggi di sisi Allah sebab dia ni apa dia? Quran ni kalamullah. Baca sak khabar, setiap perkataan tak ada pahala. Baca Quran, setiap perkataan ada pahala, bahkan setiap huruf itu ada pahala. Pegang Quran dapat pahala, tengok Quran dapat pahala, baca pula dapat pahala, faham makna pula dapat pahala. Masya-Allah. Itulah Quran. Sebab itulah Quran ni marfu'atin mutahharah bi aidi safarah, yang mana terpelihara di tangan malaikat-malaikat yang menyalinnya dari Lauh Mahfuz. Malaikat ni bawa salin daripada Lauh Mahfuz. Dia panggil salin, hafal, baca kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghantar. Kiramin bararah, malaikat-malaikat yang mulia lagi yang berbakti. Kiramin bararah. Jadi Allah Ta'ala arahkan kepada malaikat. Kita tahu dah cerita Quran ini, Allah Ta'ala suruh malaikat bawa turun daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Ke Baitul Izzah di langit pertama, di langit dunia, dia panggil Baitul Izzah. Jadi peringkat penurunan Quran ni jumlatan wahidatan, dia panggil sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, langit yang pertama, sekaligus, dengan cara sekaligus. Ini kita rasa kita tahu dah. Kita sambut hari nuzul Quran, adalah cerita ni selalu kita duduk dengar. Cuma ianya diturun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berperingkat-peringkat, memakan masanya 23 tahun ataupun 22 tahun. 22 tahun 2 bulan 22 hari. Itu secara tepat lagi lah. Bi aidi safarah kiramin bararah, kiramin bararah. Jadi innahu laqawlu rasulin karim fi kitabin maknun la yamassu ilal mutahharun. Ni dalam surah apa dia ni? Disebut dalam surah Al-Waqiah ayat 77 hingga 79. Sesungguhnya bahwasanya sesungguhnya yang dibacakan kepada kamu itu Muhammad, Quran yang mulia, yang sentiasa memberi ajaran dan pemimpinan, yang tersimpan dalam kitab yang cukup terpelihara, yang tidak disentuh melainkan oleh makhluk-makhluk yang diakui bersih suci, yang bersebut tadi. Jadi ayat yang ke-17,
Qutilal insanu ma akfarah. Binasalah hendaknya manusia yang engkar itu, betapa besarnya kekufuran mereka. Qutilal insanu ma akfarah. Binasalah. Qutilan ini dibunuh, maksudnya dibunuh akan manusia. Maksudnya apa? Binasalah hendaknya manusia yang engkar itu, betapa besar kekufurannya bila mana menolak Al-Quranul Karim. Dan Allahu Akbar, besarnya Allah Ta'ala marah bila tolak Quran. Jadi ini teguran daripada Allah SWT kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah ayat yang daripada ayat pertama tadi sehinggalah ayat yang ke 10, ayat ke-10 teguran, dan ayat yang ke-11 ini nak cerita pasal Al-Quranul Karim. Jadi insya-Allah kita akan sambung pagi esok. Dan lagi esok Khamis ni insya-Allah kita sambung esok lah ayat yang ke-18 19 ni. Jadi yang puasa sekadar tu dululah untuk pagi ni. Masa pun sudah 7 lebih. Jadi kita tangguh dulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kefahaman kepada kita, dan Allah bagi kekuatan kepada kita supaya kita dapat beristiqamah. Beristiqamah ni maksudnya kita maintain, boleh semangat untuk mengaji ni. Dia semangat. Kita tak nak semangat semata. Minta doa pada Allah Ta'ala bagi kita sihat, dan bagilah semangat kepada kita berpanjangan untuk kita nak memahami Al-Quranul Karim sekadar kesempatan masa dan kemampuan yang boleh kita kongsi lah. Mungkin tutup guru lain yang lebih alim, lebih hebat, lebih banyak lagi boleh menyampaikan. Ni ambo ni cedok sikit-sikit lah dalam tafsir Jalalain, lebih kurang lah. Jadi tuan-tuan semua berasa sekadar tu dulu yang baik daripada Allah Taala. Segala kelemahan-kelemahan dia sendiri, wallahu a'lamu bissawab. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.